Allah. InsyaAllah. Boleh dengar ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallahi ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa kepada Allah Ta'ala di Allah insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masih dengan Tanbihul Ghafil lagi. Tapi hari ni kita sentuh bab puasa. Tak lama lagi kita nak berpuasa. Hari apa? Hari Selasa. Bergantung pada anak bulan tu. InsyaAllah Ramadan hampir tiba. Tinggal lagi beberapa hari. Kita minta kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala supaya kita panjang umur. Panjang umur kita, dapatlah kita berpuasa sebulan. Pendek umur kita, berpuasalah kita selama-lamanya. Betul tak betul? Ya? Pendek umur kita, berpuasalah kita selama-lamanya. Tak ada benda makan lagi dalam kubur, tuan-tuan. Ya? Tak ada orang makan, tak ada orang bawa lauk, tak ada bawa handphone pun tak ada. Dalam kubur kan. Ni, mintalah kita panjang umur. Bila kita panjang umur, kita dapat berpuasa selama 30 hari, betul? Tak pernah bertukar 2 bulan pun, sebulan je. Dalam setahun Allah perintahkan kita untuk berpuasa selama sebulan, bukan 11 bulan. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Ni, daripada 12 bulan Allah bagi sebulan je perintahkan kita nak jadi kita sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Betul? Hujung dia tu. Hujung ayat 183 Al-Baqarah. Untuk jadi orang bertakwa. Kita ringkaskan takwa tu daripada Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad ringkaskan masa dia ceramah di Ramadan di surau takwa di Indonesia. Dia ambil perkataan takwa. Taqwawiyah. Tawaduk kita. Bila ada bab puasa, ada bab tawaduk. Jangan langsung kita berpuasa menyombong kita. Bukan puasa lepas sembahyang, bangun habis sembahyang, bangun sombong juga lagi tu. Padahal waktu dia sujud tu, bab tawaduk tu, waktu dia sujud, kening mata yang bila berdiri tu, tinggi tak kening tu? Berdiri, tinggi kening tu. Betul? Bila dia sujud, apa jadi? Atas lantai kening. Lagi rendah daripada tempat buang kita najis. Saluran najis kita. Betul tak betul? Rendah, ya? Rendahnya
kening kita waktu bila kita sujud. Apalagi muka kita bila sujud. Kat mana muka kita? Lagi rendah juga daripada punggung kita, tuan-tuan. Tu bab tawaduk kita. Bab tu bila Ramadan ni, carilah bab rendah diri ni. Malu kita dengan Allah Ta'ala, nikmat yang Allah bagi. Yang kedua, qanaah. Qanaah ni cukup apa yang ada. Betul? Bersyukur apa yang Allah bagi. Janganlah kita nak sibuk lagi. Ni dah tak boleh sahur, tak boleh buka puasa kat surau. Betul? Nampak? Allah tarik, tuan-tuan. Allah tak payah datang. Allah hantar KKM. Allah hantar polis. Allah hantar MKN. Betul? Nak hantar SOP baru. SOP bukan kerajaan Malaysia punya, tuan-tuan. SOP bila Allah Ta'ala tu sebenarnya. Pasal apa? Pasal perangai kita waktu bulan puasa sebelum ini. Lara kita, leka kita, makan, buang sana, buang sini. Sampai sebulan Ramadan kadang-kadang hilang keberkatan bulan Ramadan tu pasal pembaziran makanan yang melampaui batas. Kalau Allah ingatkan kita, duduk rumah makan bungkus. Betul? Tu kena renung kita. Bab tu. Bab qanaah tu. Cukup apa yang ada. Bila berbuka, kita ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Nabi dah ajar dah. Buka puasa dengan kurma dan air kosong saja. Man-man. Pelan-pelan nak buka puasa. Perut tu satu hari kosong. Betul? Panas. Jangan dituang air bandung ais. Jangan dituang Milo ais. 7 Up. Betul? Tu 7 Up. Berasap 7 Up tu. Saya tak lupa Ustaz Azhar cakap 7 Up tu, Ustaz Azhar Idrus. Air 7 Up tu bila orang ulu kat Terengganu cakap air ada kartun joget. Air 7 Up tu kan ada gambar kartun tu, berjoget kartun tu. Tu. Air 7 Up, ada ais, ada batu. Apa jadi perut kita, tuan-tuan? Rosak. Tak percaya, cuba tengok enjin kereta yang datang daripada Penang, berhenti sini, kan? Kita ambil air batu, siram enjin tu. Apa jadi? Kononnya nak bagi sejuk lah enjin tu, betul? Itu tak ada kerja bodoh tu. Buat kerja bodoh. Disiramnya enjin tu. Apa jadi enjin tu? Meraung dia. Retak terus. Nampak? Tu. Kitanya perut sehari tak makan panas. Sebab tu man-man makan. Berpada-pada. Ya, antara. Dipesankan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dah meninggal lah. Ya, bila dia meninggal? Ramadan. Ramadan bila? PKP pertama. Ingat, tahun lepas 2020 7 Ramadan 12.32 malam Jumaat Tok Guru pergi. Kata Habib Zainal, Tuan Guru Habib Zainal, lepas dia meninggal tu setengah jam dia sampai. Apa dia kata? Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dah royo dah. Tahu royo? Raya lah. Tak payah tunggu sebulan Ramadan. Dia dah raya. Bukan raya di sini, di Malaysia, di dunia. Dia dah raya di sana. Pasal apa dia raya sana? Malam Jumaat dia pergi. Malaikat cabut nyawa dia malam Jumaat. Bulan Ramadan. Ramadan, tuan-tuan. Cuba renung bulan Ramadan ni. Bulan yang hebat. Kena pula disampulkan, diringkuskan sekali dengan turunnya Al-Quran. Sebab tu Quran tak boleh lepas, tak boleh tinggal. Sebab tu Allah bagi COVID-19, Allah bagi juga My Quran Time. Ada tak ada? Ada, tuan. Dah 10 juzuk dah. Start pada PKP pertama, betul? Start pada hari pertama sampai sekarang dah 10 juzuk. Bukan baca 10 juzuk terus, tak, dia baca satu hari satu muka surat je. Allah hantar hadiah yang agung. Allah hantar vaksin yang hebat. Allah hantar ubat yang hebat. Apa dia? Al-Quran. Satu perisai yang paling hebat, pelindung pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak renung juga ayat Quran tu, Allah Akbar, tak tahu nak kata. Ni Allah hantar pula Ramadan. Nampak? Maksudnya Ramadan ni kita jangan tinggalkan Al-Quran. Kata Ustaz Syari Abdul Rahman, kalau tengok di TV Hijrah, Assalamualaikum, saya catatkan lagi. Ya, apa dia? Dia kata,
Betul kita khatam Quran kalau boleh Ramadan, betul. 3-4 kali kalau boleh. Tapi cantik betul kita buat macam tu. Kita nak follow orang dulu. Tapi follow orang dulu bukan 2-3 kali. Berpuluh kali dia khatam Quran. Orang dulu orang Arab. Bila orang dulu baca Quran pantas. Tapi bukan pantas lagi, dia faham sepatah ayat Al-Quran. Habis dia baca, ketakutan dia bila diingatkan Allah Ta'ala. Dengan tadabbur dia, dengan tazakkur dia. Makin dia baca, makin takut dia. Makin bimbang. Orang dulu berbeza dengan kita sekarang. Berkali-kali khatam Quran, kadang-kadang masih lagi tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih lagi tidak takut dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena renung kita. Cari jalan biar kita khatam. Tapi ambillah kalau boleh satu hari satu ayat daripada satu muka surat. Tengokkan apa peringatan Allah kepada kita. Jangan langsung kita tak tahu langsung apa peringatan kita. Peringatan Allah kepada kita. Bila ayat tu sampai kita baca terjemahan. Maksudnya apa? Kata Ustaz Fazrul, message Allah personally pada kita. Semua orang lah dapat mesej. Tapi kalau Allah kita baca tu sebenarnya mesej, surat Allah pada kita, terus pada kita. Itu dipanggil tadabbur. Tazakkur apa? Tindakan kita selepas kita dapat mesej tersebut. Apa tindakan kita? Nak turuti ataupun nak bangkangi? Nak engkari? Ni. Betul? Ingkar, kita memang tak selamat. Pasal apa? Ayat dah sampai. Rasul pun dah sampai. Nabi pun dah sampai. Ramadan pun dah sampai. Apa jadi kalau kita tak jaga mesej Allah pada kita? Maksudnya kita lawan. Lawan ni maksudnya apa? Maksiat dengan Allah Ta'ala. Maksiat ni bukan zina je, tuan-tuan. Ya, maksiat ni bukan bab zina je. Maksiat ni dia derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni pasal apa? Dia tuan punya alam ini. Dia yang mencipta alam ini. Sebab tu ya Allah hantar COVID ni nak mengingat kita, jangan kita main-main, jangan kita mengundang Allah Ta'ala punya kemurkaan. Kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz dalam kitab tafsir dia surah Yunus, kalau dah telajak dengan maksiat, kalau dah terus dengan bab maksiat, kata dia, perkataan dia ghostan. Tok Guru kata ghostan. Ghostan ni apa? Berhentilah, patah balik. Kalau dah berhenti, patah balik, jangan tunggu situ lagi. Ni kadang-kadang berhenti, tunggu nak teruskan ke tidak. Dia 50-50. Syaitan duduk situ. Syaitan tu, tak apa, ada lagi, belum pencen lagi, macam-macam, betul? Umur panjang lagi. Confident umur dia panjang lagi. Walhal semalam Jumaat ada baca surah Sajadah. Ada tak baca? Imam baca Sajadah. Selalunya masjid atau surah baca surah Sajadah, yang kita sujud sajadah. Kalau orang tak tahu, gila Tok Imam tu, tiga rakaat sembahyang subuh. Betul tak betul? Padahal itu sujud sajadah. Ada satu ayat yang hebat. Kalau tak silap dia, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kita ni diekori, difollowai oleh malakul maut. Hebat macam mana pun, malakul maut duk tenung kita tak tahu berpuluh kali satu hari. Allah, pasal apa? Dia ni skill dia lain. Besar dia tu lebih pada kita. Nampak? Malaikat Jibril tu, kepak dia, satu kepak tu 600. Boleh tutup dunia dengan langit ni. Tu yang ditunggu masa malam Lailatul Qadar, betul? Diperintahkan oleh malaikat Jibril tu kepada turun ke bumi waktu malam Lailatul Qadar. Ni malaikat maut. Allah, tuan-tuan, kita akan jumpa dalam kitab ni. Tu antaranya, maksudnya bimbangnya kita. Dia renung kita satu hari tak tahu berapa kali. Dikatakan dia ni, dia tengok kita ni, dia lagi kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Nampak level yang dia kenal. Cuma dia tunggu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah perintah cabut nyawa si fulan bin fulan tu, dia akan cabut. Tak tangguh 1 saat, tak lebih 1 saat, cukup time, games over. Betul bahasa orang putih sekarang lah, games over. Tu kena renung kita, ya. Okey, teruskan hari ni, bab Ramadan. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat jilid kedua, ya. Siapa yang ada kitab lah, tak ada kitab jangan buka muka surat lah. 369, kitab ni 369. Kita tengok sikit, panjang kan bab Ramadan ni. Bab tu kena buka sebelum kita berpuasa ni, kena buka banyak bab Ramadan ni. Jangan kita besok nak Ramadan bawa ini belajar niat. Itu yang tak jadi tu. Malam tu saat nak tidur tu baru nak sibuk baca niat. Lama dah, setahun tak baca, betul? Itu yang jadi nawaitu sauma ghadin arba'a raka'atin. Tu. Nampak? Siapa yang ajar tu? Atuk yang ajar. Habis tu kan. Dah lama tak buat arba'a raka'atin ni, menghadap kiblat terus. Tu. Payah kan? Tu. Tengok Ramadan, fadilat puasa. Okey, sebelum tu saya baca daripada Ustaz penerangan bab Ramadan, ni. Ibadah puasa, ibadah puasa mempunyai beberapa hikmah dan faedah yang mungkin diketahui oleh sesetengah orang, tetapi banyak lagi yang masih tersembunyi daripada pengetahuan mereka. Puasa ni ada hikmah dia. Sini pun nama surau Al-Hikmah, betul? Kita tak tahu apa hikmah dia. Kena tahu, yang duduk sini nama tahulah hikmah dia, betul? Surau, apa hikmah dia? Kan rumah Allah Ta'ala. Hebat tak rumah? Hebat. Rumah kita tak ke mana, tuan. Rumah ni yang paling hebat. Duduk rumah macam-macam benda, betul? TV dia dengan apa, macam-macam bunyi dia. Tapi surau ni, sinilah yang dipanggil rumah Allah Ta'ala. Sujud macam mana, zikir macam mana, semuanya melekat atas lantai ni. Lepas tu tanah surau, tanah masjid jangan diganggu. Tu antaranya. Balik pada puasa tadi, hikmah, antara hikmah ini yang ditulis. Pertama, puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita berpuasa ni, kita diperhatikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Pahala puasa tak sama dengan pahala sembahyang. Pahala sembahyang orang kira, tuan-tuan. Betul? Orang kira. Ada ustaz ditulis pahala sembahyang dikira. Sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Betul? Orang bujang 1 kali 27 kali ganda berjemaah. Kalau sembahyang seorang-seorang 1 kali 1 je. Rugi tak? Rugilah. Dah boleh masuk masjid, dah boleh masuk surau, tak datang berjemaah. Rugi tak? Rugi. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah dah bagi peluang datang ke surau walaupun ada penjarakan. Betul? Pasal apa? Penjarakan pasal apa ni? Pasal dulu kita sombong. Waktu boleh, yang tak ada PKP, tak ada COVID, kita sombong waktu biasa dulu, waktu saf tu. Tok Imam suruh rapatkan saf, sombong kita. Duduk bawah kipas. Nak pilih tempat yang ada kipas, nak pilih tempat yang ada aircon. Lepas tu tempat sejadah siap tulis nama dia. Betul tak betul? Allah, tuan-tuan. Tok Imam suruh rapatkan saf, samakan tumit. Betul? Allah Akbar. Sekarang Allah hantar SOP. KKM arah suruh jarak 1 meter ataupun 1.5. Betul? Allah Akbar. Habis. Bab saf kita ni habis dah. Pahala saf, betul? Allah, bukan satu Malaysia ya, satu dunia. Satu dunia, tuan-tuan. Berpusing, tuan-tuan. Punya hebat binatang kecil tu. Yang masih tak tahu sejarah usul, betul? Tak pernah cerita pun Tok Wan kita, Tok Ki kita binatang kecil tu. C19. Allah Akbar. Tu Allah hantar. Dahsyat. Itu Allah hantar depan mata kita, betul? Depan mata sekarang ni. Tak tahu kat mana. Depan mata.
Bukan macam ni, live streaming. Ni live streaming, orang boleh tengok rumah, betul? Tak betul atau tidak? Kita tak tahu, betul? Kadang-kadang rakaman dia buat live rakaman. Saya tahu lah, kita tengok My Quran Time tu ada buat rakaman. Kalau yang live tu dia tak boleh ngelak lah. Kalau live tu tak boleh ngelak depan mata. Kita dapat sekarang bukan live, depan mata terus. Sama tak macam Firaun dapat dulu? Sama. Firaun dapat air laut yang terbelah depan mata, bukan live. Bukan live streaming. Dia dapat depan mata betul-betul. Ahli sihir dia punya ular ditelan oleh tongkat Nabi Musa. Bukan live streaming, depan mata juga. Apa jadi dengan ahli sihir Firaun? Mengaku terus masuk Islam, ikut Nabi Musa, sujud terus. Allah, tuan, Firaun tak nak juga sujud, tuan. Nampak? Sombongnya Firaun. Allah bagi mukjizat, Allah bagi petunjuk, Allah bagi peringatan depan mata. Sekarang kita dapat depan mata, nak beringat ataupun tidak, tuan. Ni. Nampak? Ya. Benda yang tak pernah expect, betul? Tak pernah cerita pun dalam kitab. Ini Allah hantar. Kita tahu tak orang putih kata what's the next? Kita tahu tak apa yang berlaku lepas ni? Kita tak tahu, tuan-tuan. Allah nak buat apa kita tak tahu. Kalau Allah nak ratakan satu dunia ni dengan senyap, betul? Mati senyap. Smart punya mati. Senyap satu negara. Boleh tak? Boleh. Pernah berlaku zaman dulu, Allah ratakan satu bangsa, satu puak. Rata tak? Rata, tuan-tuan. Habis. Ni kita bimbang macam tu. Batu jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bila puasa, tengok ya, perhatian Allah Taala kepada kita. Ini kerana orang yang berpuasa akan berasa lapar ya, dan dahaga. Sebaik saja dia melalui sebahagian daripada waktu siangnya. Nafsunya yang ingin makan dan minum, namun wujud perasaan menyedari dirinya berpuasa, lantas menghalang keinginan tersebut. Dalam menghadapi dugaan sebegini, hatinya sedar terhadap pemerhatian Allah, lantas ianya mengingati Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu. Tu bila puasa ni memang on the spot, dia 24 hours 24 second dia akan ingat Allah Ta'ala. Tak percaya, waktu dia sembahyang, dia tahu dia tengah puasa. Waktu dia drive, orang potong queue, dia nak marah, tak jadi, aku puasa. Walaupun sebelum tu dia pantang dipotong kereta dia. Kereta bukan besar kan, bukan Q7, kereta kancil tebuh je. Betul. Dulu kalau dipotong memang dikejarnya balik, dapat dikejarnya. Dipotongnya balik kereta tu, patah balik dia ke rumah. Tu berlaku. Saya tak boleh lupa cerita Datuk Arondin, kawan dia ada kereta Ferrari baru beli, on the way nak balik Bangi daripada KL, tiba-tiba kereta dia yang baru tu kan lagi RM1, Ferrari lagi RM1 sejuta, betul? Apa jadi? Dikejarnya kereta yang potong dia sampai Seremban. Dah dapat potong kereta tersebut, dia patah balik ke Bangi. Puas hati dia, puas. Malu dia, kata dia. Pasal apa? Dia beli kereta RM1 lagi sejuta, dia kena potong kereta yang tak punya murah, tuan. Malu amat sangat. Dikejarnya kereta sampai Seremban baru dapat potong. Itu pun potong kat traffic light, tuan. Nampak? Patah balik dia ke Bangi, baru dia puas hati. Allah, tuan tu perangai, tuan. Tak boleh orang lebih pada dia. Ni jaga bulan Ramadan, ya. Hati-hati bab kesebaran ni. Sebab tu Allah mengingatkan kita. Orang herdik kita, orang maki kita, kita nak lawan boleh, tak jadi. Aku puasa. Ni. Ya, kita dalam masjid dan surau boleh kontrol lagi. Kita kat luar tengah drive apa, belum tahu, tuan. Pasal apa? Perut lapar. Perut lapar, mata lapar. Mata yang ceritalah. Tu payah, tuan. Salah perut kita boleh kontrol lagi, kaki boleh kontrol lagi, tangan kita boleh kontrol lagi, telinga boleh kontrol lagi. Mata belum tahu. Itu yang pahala kita habis. Pahala puasa kita habis dekat mata. Pasal apa? Tak tengok membazir pula, betul. Tu dah depan mata. Nampak? Cuba tengok iklan tepi highway. Gambar apa? Susah nak cari gambar orang jantan, betul?
Ada pun Datuk Lee Chong Wei yang gambar, betul? Tu kita pun tak terdaya nak tengok Lee Chong Wei pun. Lain semua gambar perempuan, tuan-tuan. Perempuan saja. Ya, tak terdaya. Ustaz pun tak terdaya. Kan? Jauh daripada Semban sampai Kuala Lumpur, tengok signboard. Ngantuk kereta kan? Naik kereta mengantuk seorang-seorang. Tiba-tiba tengok signboard. Celik tak ustaz? Ustaz pun celik. Bukan tengok gambar orang tak tutup aurat. Yang pakai nikop tu ustaz celik juga. Nampak? Jangan main. Perempuan, tuan-tuan. Belum depan mata lagi. Ni tepi highway, celik ustaz. Tapi saya baik ustazah ada sebelah. Takut ustaz juga tu. Balik pada kita tadi, mata kita payah, tuan. Jaga. Sebab tu hati-hati waktu Ramadan ni. Janganlah, kalau boleh tutup TV. Bukan tak boleh tengok TV, tutup. Ya. Boleh tengok berita, betul? Tengok dokumentari tu tak ada masalah. Kalau cerita-cerita lain ni, movie tu, Allah, cukup lah, tuan. Ya, dengan bab tak tutup aurat, tutuplah. TV satu, tu movie, YouTube, macam-macam. Tak berhenti. Ya, tak takut. Sampai bila nak tengok movie, tuan? Tengok drama. Daripada anak dara sampai dah jadi nenek, tengok juga. Betul tak betul? Tak berhenti. Drama sekarang musim Korea, betul? Allah, Korea. Dulu Hindustan tak berhenti. Ya, tak berhenti. Dulu tengok Hindustan, zaman dulu. Itu yang sampai bila lahir generasi yang tengok Hindustan tu, tengah mengandung, tengok cerita Hindustan, bila lahir anak tu, dia mempertahankan kepusatan dia. Betul tak betul? Pak. Pasal dulu orang Hindustan tak pakai baju moden tu, dia pakai sari, betul? Nampak tak pusat? Allah, tuan-tuan. Orang Melayu pula ikut tu. Tu dengan generasi yang tak pakai, tak tutup, pakai seluar seteng. Nampak? Nampak pusat, nampak belakang. Allah, tak malu langsung nak tunjuk dia punya brand seluar dalam. Pelik manusia sekarang. Kita malu nak tunjuk bahagian dalam, dia pula nak tunjuk branded itu. Bab bahagian dalam. Pelik tak pelik manusia sekarang. Kita kalau boleh tutup, betul? Tu macam-macam. Pasal apa? Melampaui batas, tengok movie, tengok cerita apa. Ni Ramadan kalau tengok juga, sepatutnya Ramadan buat apa? Tengok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mata, tuan, jaga sangat. Okey. Yang kedua hikmah bulan Ramadan ni, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki hamba-Nya supaya memenuhi bulan tersebut dengan amalan dan ketaatan yang menghampirkan diri kepada Allah. Pensyariatan puasa ini adalah cara yang termudah untuk menunaikan hak Allah dan tanggungjawab kepada hamba-Nya. Tanggungjawab hamba-Nya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sebab tu kata pahala puasa ni Allah saja yang punya. Pahala sembahyang dikira orang, betul? Jadi nampak? Tu dikira orang pahala sembahyang tu bila malam Lailatul Qadar, pahala sembahyang tu hebat. Apalagi kita tarawih, betul? 20 ke 30 ke. Sebab tu jangan miss, kata Datuk Ismail Amos, jangan miss sembahyang berjemaah 3 witir tu, jangan kita miss. Janganlah nak sombong aku boleh buat kat rumah nanti 3 rakaat. Jangan harap, tuan-tuan. Berdepan dengan bubur kacang, dengan bubur kacang merah, habis, tuan-tuan. Terlentang terus. Ada peluang di masjid, habiskan terus 3 rakaat tu. Itulah satu-satunya berjemaah witir 3 rakaat di setahun sekali, betul? Jangan balik, tuan-tuan. Habiskan. Kalau tak terdaya 20, kita tunggu. Tunggulah, relax. Pasal apa? Tarawih tu maksudnya rehat-rehat. Nabi tu sembahyang 2 rakaat tarawih, rehat. Datang ke Malaysia, tak boleh rehat-rehat. Kalau buat rehat-rehat juga, balik dia terus. 2 rakaat, mana pergi dia? Bubur kacang. Macam-macam. Tu zaman dulu pasal ni dia pasal diselang-seli dengan selawat, betul? Kita tarawih tu diselang-seli selawat pasal untuk tidak berterusan, dia menyambung-nyambung. Maksudnya kita ada bab hikmah dia tu. Nak menarik orang sembahyang lebih pada 2 rakaat. Zaman Nabi dia rehat 2 rakaat doang. Kalau kita 2 rakaat, akhirnya tinggal Tok Bilal dengan Tok Imam aja. Tu nampak. Apa lagi kalau baca surah panjang. Nabi bila sembahyang 2 rakaat tu, surah dia yang ceritalah. Pasal apa? Dia semain sunat, bengkak-bengkak lutut Nabi. Aisyah tengok malam-malam Nabi bangun. Nabi tu yang memang dah confirm masuk surga,
Malam-malam bangun. Bangun lagi, bengkak kaki ni. Nampak? Janggut tu basah. Janggut Nabi tu basah. Menangis. Kita janggut basah. Aliu melilih tu. Tu tidur lebih kita. Sebab tu malam nak tidur kalau boleh. Kata Ustaz Syari pun cerita, Nabi nak tidur malam, yang Nabi ni kunci syurga pun dia pegang. Nabi ni ketua kat syurga, penghulu segala manusia. Nabi ni malam nak tidur masih lagi surah Al-Mulk. Nabi baca lagi. Bimbangnya Nabi. Padahal dah confirm dia dengan Bilal Rabah pun masuk syurga. Betul? Dia tahu dah dia masuk syurga. Tapi bimbangnya Nabi masih lagi Al-Mulk sebelum tidur. Bukan Al-Mulk. As-Sajadah pun dia baca. Pak, surah Sajadah pun dia baca. Dah habis tu baru Nabi tidur. Kita macam mana tuan-tuan? Tu kena renung kita bab-bab tu. Bimbangnya Nabi. Nabi yang dah confirm. Kita ni confirm ke tak confirm? Belum kan? Kerja pun kadang tak confirm. Tu kena renung kita bab-bab tu. Sayanglah bab Nabi tu. Kita ikut Nabi ya. Tu. Kemudian yang ketiga, hikmah. Kekenyangan yang berterusan dalam kehidupan seseorang akan memenuhi dan menyuburkan jiwanya dengan sifat keras hati dan keterlaluan. Tu. Ya. Kedua-duanya bertentangan dengan sifat seorang Islam. Justru pensyariatan puasa dapat mendidik jiwanya dan mengurangkan sifat-sifat tersebut. Ini bila bab makan. Manageable. Kalau puasa ni dia manageable. Yang diuruskan betul-betul. Ini kadang-kadang kita dah puasa cantik, elok-elok. Bila buka puasa, kita qadakkan yang tak makan. Tu qadak. Orang qadak sembahyang, dia qadak makan. Betul. Ni. Pagi tu lepas sahur, lepas main subuh, macam ni lah. Duduk termenung. Ditengoknya pokok kelapa tu. Tahu tengok kelapa? Kalau ada kat kampung ada pokok kelapa, dia renungnya pun. Bergegar pokok kelapa tu. Pokok kelapa dah ketakutan. Pasal apa? Dia tahu dia akan ditebang. Bukan tebang nak buat batang pokok kelapa tu nak buat jambatan. Tak. Dia tahu umbut kelapa tu hebat. Nak digulainya umbut kelapa tu dengan daging salai ataupun ikan salai. Betul tak betul? Allah. Pagi-pagi tu. Sendawa sahur tadi pun tak lepas lagi. Dia dah terfikir petang ni nak mentadara apa. Tu. Nampak? Allah tuan-tuan, kata ahli sufi, habis pahala puasa dia hari tu. Puasa dia tak batal, tapi pahala puasa tu habis. Belum habis puasa lagi, pagi-pagi tu dia dah habiskan pahala puasa. Sepatutnya dia fikirkan pagi-pagi tu apa yang nak dibaca, berapa helai Al-Quran nak dibaca. Sebab tu tuan-tuan kita rancang ya, kalau boleh satu hari kata Ustaz Fazrul habiskan kalau boleh 1 juzuk 2 juzuk. Kita training tiap-tiap 5 waktu, habis main subuh, balik ni kita baca 5 muka surat, 5 muka surat. 1 juzuk 20 muka surat, betul? Kalau satu hari 5 muka surat, berapa dah? Kali dengan 5 waktu 25 muka surat, betul? 1 juzuk lebih. Tak sampai sebulan akan habis. Sambil-sambil tu tengok satu ayat, tadabburkan. Boleh tuan-tuan? Ada perancangan. Ada buka minda balik. Jangan langsung tak tengok Quran. Tu. Mana tadi? Yang ketiga. Bab perkenyangan dia. Yang ketiga. Yang keempat, sifat berkasih sayang menjadi teras dalam membangunkan masyarakat Islam. Akan tetapi orang kaya tidak dapat menghayati kasih sayang yang sebenar terhadap orang miskin tanpa merasai keperitan, kesempitan hidup dan kepahitan hidup yang diburui kelaparan. Oleh itu bulan puasa merupakan waktu terbaik bagi orang golongan kaya untuk menyelami perasaan orang miskin. Waktu inilah kita akan dapat keperitan, laparnya orang miskin, laparnya orang gelandangan, laparnya orang Palestin, orang Rohingya dan Syria tengah lapar. Itu yang kita dapat rasa bila kita berpuasa. Kena ingat tu, Tuan Guru Ismail Kamus punya statement bila bulan puasa. Bila bulan puasa datang, orang miskin nak buka puasa, apa orang miskin kata? Apa benda kita nak makan hari ni? Orang miskin.
Hari ni kita nak makan apa? Orang miskin kata, orang fakir, orang gelandangan. Tuan-tuan jangan main ya. Bawa dengan tengah musim-musim BKP ni, sahabat saya yang selalu hantar apa? Bantuan NGO-nya grup, hantar makanan. Dia kata, Ustaz, jangan fikir orang yang duduk dalam rumah teres tu ada kereta, rumah dia ada beras, belum tahu. Nampak? Ya? Pasal apa? Zaman sekarang ni lain tuan-tuan. Tak zaman 90-an. Ya? Tak zaman 20-an. Bukan 2001, 2002. Ya? Ini zaman rumah depan ada kereta, tapi beras tak ada, lauk tak ada. Ada yang ada biskut aja. Ada tak? Berlaku. Pasal apa? Dia ni mengantar bantuan. Bila mengantar bantuan, dia pergi serisik, dia pergi siasat. Memang tak ada makanan, memang tak ada langsung makanan. Masalahnya dia ni memang keluar satu keluarga tu malu nak minta kat orang. Sampai tahan berhari-hari tak makan. Berlaku tuan-tuan. Sebab tu kita ni ada bab sifat kejiranan kena renung. Jangan kita selesa makan lauk, makan durian apa semua, kita tak jenguk sebelah rumah kita siapa. Dalam kitab lama ni kata Rasulullah SAW, hak jiran tu sampai level ke pusaka. Faham? Kena faham tu. Tolong jenguk. Jangan buat perangai waktu sekarang ni, buat perangai nafsi. Nafsi ni apa? Hal engkau, hal aku. Silap besar kita. Waktu bila hal engkau, hal aku? Waktu besok di akhirat. Yes, betul. Masa tu bukan dengan orang lain, dengan orang rumah kita pun dia kata hal engkau, hal aku. Faham? Pasal apa? Dia pahala dia pun cukup-cukup makan. Anak kita, anak kandung kita pun pahala dia cukup-cukup makan. Kita sebagai bapa, kita tinggal satu pahala, satu hasanat je nak masuk surga. Tak dapat, tak ada siapa yang menolong. Kita terserempak dengan rumah. Orang rumah kata, betul dulu abang sayang saya. Abang pun tak kahwin-kahwin pun dulu. Saya seorang, memang penakut abang ni. Tak berani. Saya dah masuk kubur pun abang tak berani nak kahwin lagi. Sampai abang jiro setiap hari, jiro kubur, betul? Ada orang cerita orang tua Datuk Sembilan kamu cerita, jironya kubur hari-hari. Orang muda ni macam sayangnya pakcik kat isteri pakcik ya. Tiap-tiap hari jiro kubur makcik ni. Bertahun-tahun dia jiro. Bukan sayang. Isteri saya dulu sebelum dia meninggal, dia pesan, selagi rumput tak tumbuh, rumput tak tumbuh, awak jangan nikah lagi. Punya takut kan. Orang tua tu dah hati dah, takut juga hari ni. Tu. Nampak? Sebab tu kalau kata Ustaz Zahidus, kalau rumah kita meninggal, katalah contoh kan, biasa rumah meninggal dulu, betul? Contoh, bila rumah meninggal, jenazah ada lagi belum dikebumikan, kita duduk situ baca Yasin ke tahlil, jangan sekali-sekali sebut nak kahwin lagi. Dibimbangi jenazah bangun. Faham? Faham tak faham? Tu. Dia punya cemburu tu jangan main tuan. Dia boleh jadi bangun, dia walaupun dah mati tu dia boleh bangun. Saya tak boleh tahan tu, Ustaz Azhar cerita. Bangun jenazah tu. Apa abang kata? Tu. Jangan main-main. Tak sakit jantung kita. Belum jadi hantu lagi. Jenazah je boleh bangun, tuan-tuan. Tak payah langkah, tak payah kucing hitam langkah pun. Dia dengar kita nak kahwin lagi dia akan bangun, tuan-tuan. Tu pesanan tu, mana kita merayau tu. Tu. Maksudnya kita ni jaga bab mana sampai tadi? Bab sifat kasih sayang. Maksudnya kena ambil tahu jiran kita. Tu. Panjang lagi cerita bab ni. Kita tengok lagi fadilat puasa. Saya ambil ringkasan daripada Datuk Seri Kamus. Ada 10 faedah puasa. Okey. 10 faedah puasa tu. Kuliah subuh ni, Batu 9. Kuliah subuh Batu 9, pondok Batu 9 Ceras. Ramadan. Faedah puasa. Faedah puasa, ustaz kata, saya catatkan sini. Bila kita puasa, yang pertama, faedah kita faedahnya iman kita, darjat kita ni dinaikkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Pahala dia hebat. Pasal pahala dia Allah punya. Kita di sisi Allah Ta'ala dinaikkan darjat kita, iman kita hebat. Takut kita nak buat benda-benda yang pelik waktu Ramadan. Sebab tu Ramadan ni kesan sebulan tu dibawa pada 11 bulan. Kesan dia, impak dia. Tu. Yang kedua, bila kita berpuasa, dihapuskan dosa kita. Dari Ramadan lepas sampai Ramadan ni, Allah hapuskan dosa kita. Itu faedah puasa. Yang ketiga, bila berpuasa memecahkan hawa nafsu kita ni. Nafsu makan pun dipecahkan, nafsu syahwat pun kita dipecahkan. Bukan dilupuskan. Manageable orang putih kata. Faham tak manageable ni? Usah agak-agak itu. Memecahkan nafsu kita, menguruskan nafsu kita. Makan berpada-pada. Betul? Uruskan betul-betul. Nafsu syahwat pun kita berpada-pada. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hati kita, macam-macam. Tu. Yang keempat faedah puasa, terasa payah. Tu. Tadilah terasa payah ataupun terasa fakir, susah. Saya tak habis cakap yang Datuk Ismail ni. Bila orang miskin kata apa benda kita makan, betul? Orang kaya kata apa? Hotel mana nak makan? Betul? Restoran mana nak makan? Boleh fikir tu. Masa zaman-zaman masjid dulu, boleh masuk masjid, boleh buka puasa. Masjid mana nak makan ni? Dia datang masjid, dia tengok signboard, malam ni lauk apa kan? Ditulis tu. Kambing pusing ke kambing mandi. Dia datang tu. 20 rakaat lah. Janji ada situ. Tu berlaku tuan. Maksudnya niat nak pergi masjid tarawih, niatnya saja aku nak makan kambing. Allah Akbar. Payah tuan. Tu. Boleh pilih. Macam anak saya dulu kat kampung Perak tu. Kawasan Perak ni, kampung betul. Ada sawah apa, ikan sungai apa. Anak saya tak pernah duduk bandar pandai makan ikan apa? Ikan sungai ni. Boleh pilih ayah. Besok surah tu tu. Budak tu kan. Ayah follow je. Tu. Nampak? Tapi kita ikut tazkirah tu. Tu orang miskin. Orang miskin kata apa? Apa benda kita nak makan? Orang kaya, restoran, hotel mana kita nak makan? Ustaz Semai kamu tambah satu lagi. Orang politik, siapa pula kita nak makan? Tu. Sampai sekarang tak berhenti tuan. Pelik perangai manusia, betul? Dengan konflik-konflik ni. Itu sampai sekarang tak betul lah kata Datuk Ismail Kamus. Memang tak akan berhenti. Orang puasa, dia puasa. Orang terawih, dia terawih. Orang baca Quran. Bab politik jangan main tuan-tuan. Dia akan makan siapa-siapa yang dia boleh makan. Betul tak betul? Allah faham-faham lah tu. Yang kelima, menyempurnakan ketaatan. Faedah puasa menyempurnakan ketaatan. Taat kita. Tu jadi takwa tu, la'allakum tattaqun. Kita sempurnakan perintah Allah Taala. Wajib puasa. Jangan kita nak main-main bab perintah Allah Taala. Jangan kita nak tangguh-tangguh. Boleh ada orang tak? Ada orang tangguh-tangguh puasa? Tak ada. Puasa sunat boleh tangguh, betul? Puasa sunat Isnin Khamis, Syakban ke Rejab ke boleh tangguh. Tu yang tangguh. Habis Rejab pun habis, Syakban pun habis. Puasa sunat tak sempat, tangguh dia kata. Sampailah pencen, tak dan lagi puasa sunat. Rugi tak rugi? Rugi seruginya. Pasal menangguh. Dah start dah siap sahur dah pagi tu. Kawan kena, lama tak kena roti canai PKP. Kena, besok ulang lagi. Habis ketagih terus. Akhir Rejab pun habis, Syakban pun habis. Umur dah 69, dah 70. Allah Tuhan, puasa sunat tak usik langsung. Apa nak jawab? Malu tak kita dengan Allah Ta'ala? Malu. Harapkan puasa Ramadan. Sebab tu kadang-kadang kita kena cekup Ramadan yang terbaik kalau boleh. Sebab tu kata TV Al-Hijrah, kemungkinan ini Ramadan yang terakhir. Betul tak betul? Tu bayangkan. Yang keenam, faedah berpuasa ialah bersyukur. Bila kita berpuasa ni ada bab syukur. Sebab tu jangan berhenti bab infak, bab berdonation, bab wakaf, bab sedekah, jangan berhenti. Jangan tunggu duit banyak tuan, jangan tunggu kaya. Kata Datuk Arundin, bersedekah sampai jadi kaya. Faham? Tu. Tak ada duit pun boleh sedekah, boleh senyum je. Tapi janganlah buat perangai dekat surau ni, tong lalu senyum. Payah tu. Sampai ke Sudah, sampai hujung tahun masih senyum lagi. Duit melambat-lambat tapi sayang. Duit beribu-ribu, rumah siap pakai remote control pagar, betul? Tapi tak nak RM1 kalau bagi RM1, kata Datuk Ismail Kamus, gaji RM10,000, RM20,000, sedekah RM1, jatuh iman dia.
akhlak dia, adab dia, jatuh. Allah bagi 20,000 sedekah RM1. Kalau orang putih kata proportion tak proportion? Tahu tak proportion ni? Tak berbaloi tuan. Tak sama taraf yang apa Allah bagi, nikmat Allah. Ni tak tahu bersyukur. Gaji 20,000, sedekah RM1. Itu pun tulis hamba Allah. Allah Akbar. Ya, sedekah PIB. Saya ingat lagi dulu orang nak minta apa? Kita bawa buku minta apa? Minta derma PIBG sekolah kan, budak-budak sekolah ni. Bila orang tu tulis, kalau RM10 dia siap tulis nama. Haji sekian-sekian. Kadang haji tu pun dia tulis haji ganda 2. 2 kali pergi haji. Ada orang, saya pernah terima kad, business card tu dia tulis H triple di atas tu. Haji ni kenapa H3 ni? Ada apa? Hidrogen ke apa? Haji tu saya dah 3 kali pergi Mekah. Tu tulis tu, 3 tulis tu. Allah Akbar, nak tunjuk, nak cerita tuan. Itu sekarang Allah balon balik, tak boleh pergi Mekah. Betul? Allah tuan. Macam-macam sebenarnya kesan perangai manusia ni Allah balon satu-satu. Mekah tu yang orang selalu boleh pergi, sekarang dah tak boleh. Kerajaan Arab Saudi terpaksa kontrol. Betul? Dulu orang senang nak pergi. Dengan perangai-perangai manusia yang jantan tu pakai niqab, pakai purdah, duduk depan Kaabah, buat benda kan? Kan dah melarikan diri, betul? Tangkap tu, kalau dapat tangkap tu, sunatkan sekali lagi. Kerja. Tak ada kerja buat perangai depan Kaabah kan? Tu kemungkinan bala yang Allah bagi kan, tak bagi kita pergi Mekah. Pasal perangai manusia yang laki jadi perempuan, duduk depan Kaabah, main-main depan Kaabah macam tu. Allahu Akbar. Kita geram juga benda tu. Yang pelik tu susah betul nak tangkap dia, betul? Tu kena-kena ni. Bukan apa, tapi perangai tu jadi ikutan generasi muda tuan-tuan. Saya tahulah di universiti macam mana, di kolej macam mana. Perangai budak ni nak fancy, nak glamour. Bukan artis pun, tapi dengan kos dia macam-macam tu. Nak tunjuk dia punya fancy, dia punya kontras daripada orang lain, nak tunjukkan dia hebat. Tu yang buat perangai jadi yang jantan, jadi yang lembik. Yang jantan tu masuk gate dia universiti, lembik terus. Balik kampung keras dia. Allah Akbar. Kita cek, kita risik-risik, rupanya anak Tok Imam. Allahu Akbar. Nampak? Negara yang banyak ulama' tu. Sampai gate universiti dia tukar long line lembik. Allah, kalau ada yang bagus tu, kalau ada pelepah sawit tu sesah terus. Bau keluar suara jantan dia tu. Tu ya, pelik perangai tu manusia tu tuan. Dahsyat sangat perangai. Pasal apa? Nak cari nama, nak cari fancy benda tu. Janganlah. Tolong tuan-tuan, tolong tengok cucu ke anak-anak muda ni, tolong tengok di rumah. Tengok perhati kawan dia siapa. Kadang-kadang ni pengaruh kawan. Dia jangan fikir pasal dia duduk bekas tahfiz ke, belum tahu kan. Yang dalam pondok tu pun belum tahu lagi. Pasal apa? Yang dalam pondok ni tak pernah tengok video, tak pernah tengok YouTube. Tiba-tiba keluar, dapat handphone, buka YouTube, terlopong tuan-tuan. Itu yang jadi macam-macam maksiat berlaku di tahfiz dan di pondok. Berlaku dah sekarang. Satu lagi kemungkinan, saya kata ulama', kemungkinan bantuan-bantuan yang dapat tu bukan bantuan yang sebenarnya. Orang infak tu bukan takut infak daripada duit tak tahu datang di mana. Dibimbangi infak tu duit yang disubahatkan benda-benda yang maksiat. Faham? Takut. Dihantar ke pondok, dihantar ke pesantren. Apa jadi? Rosaknya budak pesantren. Pasal dia hari-hari baca Quran, hari-hari baca kitab. Pernah saya ceritakan dulu satu ulama', ya, satu orang tu hantar satu makanan fast food ke pondok tu, tak pernah budak-budak tu makan. Satu pondok tu muntah makanan fast food tu. Pasal apa? Dia mengamalkan betul-betul makanan yang halal. Tiba-tiba datang benda-benda yang tak sepatutnya, yang subhat. Satu asrama tu muntah. Pasal apa? Hari-hari dia menghadap Quran. Dia masin lidah tu dengan ayat Al-Quran. Tiba-tiba dibagi makanan yang tak sepatutnya. Allah muntahkan balik. Tu jaga. Apalagi dengan bantuan, dengan tolonglah cari jalan duit yang nak kita hantar tu sumber yang halal. Boleh tuan-tuan? Tu kena renung kita. Yang ke-7, faedah puasa mengelakkan daripada lintasan maksiat.
Bila buat puasa ni hati-hati tuan-tuan, ya. Lapar pun lapar, mata tak lapar tuan-tuan. Contohnya YouTube, contohnya movie dan macam-macam. Berhentilah. Cukup cari Quran, adakan Quran, baca terus Quran, ya. Yang ke-8, disiapkan kita special punya pintu exit kita ke syurga. Apa dia? Pintu Ar-Rayyan. Special untuk orang puasa. Orang tak puasa, sorry kita. Ya, Ar-Rayyan tu untuk orang puasa. Yang ke-9, ada 2 kegembiraan bila kita berpuasa. 1, gembira waktu kita berbuka. Suka tak? Suka. Pagi bersubuh sampai ke petang tu kita tunggu, sabar macam-macam, betul? Seronok kita bila nak berbuka. Waktu bila? Waktu azan. Waktu sebelum azan macam-macam. Lepas tu tuan-tuan cuba renung nanti, antara pukul 6.30 petang, pukul 6 petang sampai pukul 7 petang nak maghrib tu, tuan-tuan tengok masa tu lama ataupun sekejap. Orang rumah dah siap masak, kita dah baca surah khabar, surah khabar. Orang dulu baca surah khabar 2-3 kali baca kitab surah khabar tu. Orang Indonesia bagi surah khabar Quran. Betul? Orang Indonesia baca surah khabar, dipanggil surah khabar tu Quran. Oh, saya sudah baca Quran pagi-pagi. Rupanya baca surah khabar. Yang kan baca Quran. Nampak? Dia taksi. Kita baca Quran, baca surah khabar banyak kali, baca internet banyak kali, tiba-tiba tak sampai-sampai lagi pukul 7 tu. Pasal apa? Lama yang masa tu nak berbuka puasa. Tapi sekarang dah tak ada dah. Benda yang sense tu dah tak ada dah. Zaman saya kecil-kecil tu, betul. Bukan nak tunggu buka puasa, nak tunggu bulan puasa datang tu pun lama. Pasal kita seronok nak puasa, betul. Lama. Bukan tunggu raya lagi cerita lah, lagi lama. Sekarang ya Allah, sekejap dah. Ni minggu depan dah puasa, betul. Lepas ni cepat lagi. Kata ulama baru ni, dibimbangi tahun ni lagi cepat masa Ramadan nanti. Pasal kita dah di hujung-hujung zaman sebenarnya. Tu kena kendung kita. Jaga. Bila berbuka kita seronok. Lepas tu bila berbuka tuan-tuan, penuh dengan doa. Sebelum waktu antara nak berbuka tu, waktu doa mustajab tuan-tuan. Tolong. Jangan kita sibuk dengan makanan, dengan apa. Kita berdoa. Waktu nak buka tu, berdoa, zikir, doa semua cukup. Jangan lepas peluang. Lepas tu dah berbuka kita, waktu buka tu jaga sikit. Kalau SS18, waktu dia ada dah. Botol kiri lain waktu dia. Jangan main-main. Ingat ada orang SS18 balik kampung botol kiri, dia ikut SS18 punya waktu. Silap besar. Faham tak faham ni? Jangan main. Boleh batal. Walaupun beza seminit, 2 minit, batal. Nampak? Kena qada. Kita kadang-kadang suka-suka buat fatwa sendiri. Buat fatwa ni tak payah mufti, dia sendiri jadi buat fatwa. Pasal apa? Masa dia tu dia tak jaga waktu berbuka tu. Tolong. Pasal apa? Botol kiri tak sama dengan waktu di TV Malaysia, TV Hijrah. Dia kat sana geografi dia lain. Botol kiri pun ada 2, botol kiri, botol kanan. Lamborghini, kanan. Tu, nampak? Lain cerita dia. Azan di TV Hijrah mana? Di Masjid Negara. Kita di Parit, lagi teruk kan? Nampak? Batal. Saya tak boleh lupa cerita Datuk Seri Kamus. Waktu dulu di Kelang, dia orang buka puasa Masjid Kelang, dia orang tunggu zaman dulu kalau buka puasa, dia tunggu meriam istana. Betul? Orang hotel dahulu ni. Dia tunggu istana punya meriam meletup je. Boom. Allahumma lakan suntu. Tu. Waktu tu Datuk Seri Kamus tengah ceramah situ, lepas tu bila buka puasa, dia dengar bunyi meriam, terus buka puasa. Tiba-tiba tengah buka puasa, meletup lagi meriam. Rupanya yang pertama tadi meriam buluh. Yang kedua tu baru meriam istana. Nampak? Waktu jaga tuan. Tu ya. Tu kena kendung kita buka puasa ni. Tu gembiranya buka puasa. Ya. Lepas tu lepas buka puasa, kata Datuk Seri Kamus, dah lepas makan kurma dengan air tu, jangan terus bangun sembahyang. Bertenang sekejap, ambil 15 second, 20 second, termenung. Aku tadi puasa ke tidak? Checklist balik. Ya. Aku tadi daripada subuh, imsak, sampai maghrib, aku puasa ke tidak? Kita relax balik. Tu dia ajar kita. Dah tenang, kita bimbang. Bila bimbang, kita angkat tangan, ya Allah, terimalah ibadah aku. Minta kepada Allah. Jangan sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Ya? Kita sangka baik terus. Bila kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah pun sangka baik dengan kita. Yang kedua, gembira ialah gembira menghadap
Allah Subhanahu Taala besok. Sebab tu 30 hari Ramadan kita cukup. Raya pertama Allah panggil kita, kita tak jadi masalah. Go ahead. Tak kisah, mati pun mati. Pasal apa? Kita memang mati tu kan. Tapi kalau kita betul-betul cukup pahala Ramadan ni, kita tak bimbang untuk kematian kita. Kita dah siap-siapkan diri. Memang kita ahli syurga. Pasal apa? 30 hari kita buat sebenar-benarnya bulan Ramadan. Yang akhir sekali, faedah puasa ialah puasa yang khusus. Yang kita buat ni, kita buat yang terbaik. Kalau boleh, puasa yang dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kita jaga batal puasa. Kita kadang puasa umum, dipanggil tu yang jaga batal puasa tu. Kita buat puasa umum sebenarnya. Takut nak korek hidung, takut nak korek telinga. Walhal bukan batal pun. Allah dah desainkan jari kita ni tak tembus ke sebelah kanan. Betul? Korek telinga tembus ke belakang? Tak lepas, genggendang pun tak sampai. Jari kita tak cari test sekarang. Tak lepas. Pasal Allah dah design kan. Memang tak batal. Takut nak korek. Pasal apa? Bimbang batal. Terpaksa ambil laser, korek. Itu macam-macam. Dia bimbang. Tu ramai orang bimbang batalnya puasa. Tidak ramai bimbang batalnya pahala puasa. Tu kena ambil statement tu, ya. Ramai orang bimbang batalnya puasa. Tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa. Tu jaga tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Tu banyak lagi sebenarnya nak cerita pasal puasa ni. Kalau tak percaya, cari ke kedai, cari buku ensiklopedia Ramadan. Tak habis baca tuan-tuan. Baru satu muka surat banyaknya ilmu Ramadan ni tuan-tuan. Kena hati-hati bila sebelum Ramadan ni, ada masa lagi di sebelum Selasa Rabu ni, tolong cari buku-buku Ramadan ni, cari ilmu bab fikih. Takut kita bimbang banyak ilmu yang kita tak jadi, main-main hentam-hentamnya puasa, tak jadi apa puasa kita. InsyaAllah tak takut. Mudah-mudahan pagi ni diberkati Allah Ta'ala. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya nak mohon tuan-tuan doakan anak-anak kami. 3 orang di Turki, masih PKP merah lagi sana, sedang mengaji kitab tuan-tuan. Tinggal nak habis, tinggal kitab aja, ya. Tinggal lagi setahun kot, insyaAllah. Doakan. Tak boleh keluar, zon merah. PKP sana lain sikit, tak sama kita. Sana dia ikut umur. Time nak keluar ni boleh, tapi dia ikut umur. Sejam ni untuk orang tua, sejam ni untuk orang muda, sejam ni untuk orang dewasa, sejam ni untuk kanak-kanak. Macam tu. Dia caranya tu. Di Turki. Cara dia macam tu. Tapi jangan main-main. Silap, jangan, kalau kita keluar waktu orang muda, memang kena cukup. Tak tahu, bukan 10,000 kot. Ni, sini 10,000 betul. Jangan hati-hati. Tak ada buat main surat-surat rentas. Itu dia cara dia main time. Dia schedulekan time dia jaga. Tu. Mohon tuan-tuan doakan 3 orang di sana mengaji kitab. 3 tempat berlainan, jauh-jauh. Yang seorang bawa habis stamp, mohon doakan juga, ada di sini insyaAllah. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah daripada saya, kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'malana wassahih jasadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amina wa ahdi hawanina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalalin harami ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanama yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanama la yushaghilu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah yasifu wa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazjaruka wa jalla tadaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bi nasfiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tahassanna bi wa jabaru wa tasamna malakut allazi la yamut isrif anal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.